Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Bersama saya Firdaus Ashiris dan Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 1 Jun. Sikap toleransi dan semangat perpaduan yang kukuh dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak merupakan kunci utama keharmonian yang dinikmati rakyat di negeri ini. Dalam perutusan bersempena sambutan Hari Gawai yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu kepelbagaian dalam masyarakat Dayak yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik merupakan adat resam masing-masing dan berperanan besar dalam mempelbagaikan kebudayaan di bumi Kenyalang. Ujar Tun Pehin Sri Taib, semangat perpaduan serta kestabilan politik sedia ada di Sarawak membolehkan negeri ini mencapai tahap pembangunan dan kemajuan yang memberansangkan. Justru beliau berharap perpaduan dalam kalangan rakyat terus kekal ke arah kemajuan Sarawak ke tahap yang lebih baik. Meskipun terpaksa meraihkan perasaan gawai dalam norma baru, namun Tun Pehin Sri Taib yakin sambutan gawai kali ini lebih bermakna. Katanya ini kerana sambutan kali ini memberi peluang kepada anak perantau untuk pulang ke kampung halaman serta ahli keluarga setelah lama terpisah. Saya dan isteri serta keluarga ada dengan ikhlasnya hati mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai Dayak tahun 2022. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang ngoan menua kepada seluruh kaum Dayak di Sarawak ini. Selamat Hari Gawai. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak meletakkan komitmen tinggi dan sentiasa memainkan peranan utama bersama komuniti sejagat untuk mengekang perubahan iklim dunia sejajar dengan Perjanjian Paris. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pindaan ke atas Kanun Tanah Negeri KTN dan Ordinan Perhutanan pada persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini adalah langkah ke arah pengurangan gas rumah hijau, seterusnya mampu menambahkan hasilnya. Jelas Premier Sarawak, pindaan ordinan tersebut bertujuan menyediakan kerangka perundangan bagi menguruskan stok karbon yang tersimpan pada inventori hutan negeri. Saya yakin langkah ini akan membuka laluan kepada Sarawak untuk terlibat dalam perniagaan karbon atau carbon trading yang berpotensi memberi pulangan hasil kepada Sarawak. Ujar beliau semasa perutusan Gawai Dayak, pindaan KTN juga merupakan persiapan negeri untuk terlibat dalam aktiviti mengekang pertambahan gas karbon dioksida di udara yang menjadi penyebab kepada kenaikan suhu pada iklim dunia melalui teknologi carbon capture and storage. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan selamat Hari Gawai kepada rakan-rakan dan anak Sarawak berketurunan Dayak yang menyambut Gawai tahun ini. Saya percaya ramai antara saudara dan saudari yang lama sudah tidak merayakan Gawai di rumah panjang dan kampung kena kekangan COVID-19. SOP perayaan untuk Gawai pada kali ini membolehkan saudara dan saudari berkunjung antara satu sama lain atau ngabang. Namun, jika kita merasakan kurang sihat atau bergejala, elaklah untuk keluar ke tempat-tempat lain dan berada di rumah sehingga keadaan mengizinkan. Beliau amat berharap Gawai Dayak kali ini mampu menjadi wadah untuk bertukar fikiran dan pendapat dalam usaha memperkukuhkan perpaduan dan iltizam kaum Dayak. Katanya kaum Dayak mempunyai aset yang besar dalam bentuk pemilikan tanah yang harus diberi keupayaan untuk menjana pendapatan dengan membangunkannya dari segi pertanian atau agroforestry atau keusahawanan yang lain. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan melipat gandakan usaha dan komitmen untuk memperkasakan dengan lebih baik negeri ini, khususnya masyarakat di luar bandar. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam perutusan Hari Gawai menjelaskan kerajaan negeri ketika ini sedang meneliti jalan balak dari ladang kelapa sawit yang sesuai untuk dinaik taraf atau dibaiki bagi menghubungkan semua penempatan dengan jalan raya.
Justru itu, beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR untuk mengenal pasti dan melaporkan penempatan yang masih belum ada jalan raya termasuk rumah panjang dan kampung. JKR dalam bengkel mengenai data jalan negeri pada Mac tahun ini berkata Sarawak mempunyai sejumlah 6,521 penempatan. Daripada jumlah itu, kira-kira 3,819 telah dihubungi, manakala 1,388 disambungkan tetapi jalan perlu dinaik taraf. Sebanyak 1,314 lagi penempatan tidak mempunyai sebarang jalan raya. Untuk rekod, Sarawak kini mempunyai 30,650 kilometer jalan negeri dan 1,591 kilometer jalan persekutuan. Daripada jumlah itu, 5,645 kilometer berada dalam keadaan memuaskan, manakala penaik tarafan adalah perlu bagi 4,200 kilometer. Angka tersebut tidak termasuk ladang kelapa sawit persendirian dan jalan Kembala. Datuk Ahmad Douglas menambah terdapat cadangan untuk membina kira-kira 6,000 kilometer jalan baharu bagi melengkapkan lingkaran seluruh negeri yang disasarkan dicapai menjelang 2030. Tanpa jalan raya, penempatan tersebut dan kawasan pedalaman yang luas dan kaya akan kekal sebagai sempadan terakhir. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas percaya sambutan Gawai Dayak tahun ini adalah yang sangat dinanti-nantikan oleh semua masyarakat Dayak selepas 2 tahun berdepan kekangan pandemik COVID-19. Justru beliau mengingatkan rakyat berwaspada memandangkan wabak COVID-19 masih belum berakhir. Datuk Ahmad Douglas juga embas dalam perutusannya turut memberitahu beliau dan pemimpin Dayak daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB akan mengadakan rumah terbuka Gawai Dayak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK hari ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka menghadiri rumah terbuka itu yang bermula dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Untuk itu, sekali lagi, selamat hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Muan Manua. Saya mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nuan Menua. Aku kat madah engkau semua masyarakat Dayak di negeri Sarawak tu. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Mengucapkan selamat Hari Gawai Dayak kepada semua rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat keluarga-keluarga dari masyarakat Dayak yang bakal meraihkan ketibaan Hari Gawai dalam masa beberapa hari lagi daripada sekarang. Untuk kaum Bidayuh, aku ranya naik cekedek Menan Senat Bedaya. Kait tuhai lagi kita akan nyambut Sawa Bau 2022. Jadi aku mengucap selamat bahas Gawai. Harap pegawai Sawati dapat nyugot penyenang, dapat nyugot damai, lalu nyugot penguntuk untuk semua kita kaum Bidaya. Mengucapkan selamat Hari Gawai ke seluruh bangsa Dayak, terutama sekali kaum Derik Selako yang ada di kawasan Londo dan semua kaum Bidayuh yang ada di kawasan Bau, Londo, Kuching, Serian dan seluruh bangsa Dayak di Majak Beradah. Sama berjoget kawasan Dau Are. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berpuas hati dengan kelancaran projek pembinaan Jejambat Batu Tujuh atau Kota Sentosa, Seksyen Jalan Kuching Serian, pakej kerja kontraktor 2 Lebuh Raya Pen Borneo yang kini hampir siap sepenuhnya. Kini ia juga telah dibuka separuh kepada pengguna jalan raya. Bercakap kepada pemberita ketika membuat tinjauan trafik di jejambat tersebut, Datuk Ahmad Douglas memberitahu hanya 2 daripada 4 lorong di jejambat tersebut telah dibuka untuk kegunaan orang awam. Manakala ia dijangka buka sepenuhnya pada penghujung Julai depan. Jelasnya walaupun projek ini telah mengalami beberapa isu kelewatan, namun kerajaan negeri komited memastikan projek pembangunan infrastruktur siap sepenuhnya untuk manfaat rakyat.
Beliau yakin pembukaan sepenuhnya jejambat ini nanti mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Kota Sentosa yang sering menjadi rintihan pengguna jalan raya di kawasan tersebut. 2 buah jejambat bagi seksyen Jalan Kuching Serian iaitu Jejambat Batu 4 dan Jejambat Batu 10 kini beroperasi sepenuhnya, manakala sebuah lagi Jejambat Batu 6 masih dalam pelaksanaan dan dijangka siap pada penghujung bulan ini. Projek pembinaan Kompleks Wisma Melayu Sarawak milik Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKY BMS akan dimulakan tidak lama lagi. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ketika ini kerja-kerja pembersihan tapak bagi bangunan yang terletak di Jalan Diplomatik Putrajaya di Kuching itu sudah selesai. Menurut Dato' Amar Awang Tengah lagi, apabila siap kelak, kompleks tersebut akan menjadi sebuah platform pertemuan dan perbincangan mengenai masa depan serta hala tuju masyarakat Melayu di Sarawak. Beliau berucap pada Majlis Samarindo Aidilfitri AKY BMS yang disempurnakan oleh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Beliau yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah AKY BMS menambah pembinaan Kompleks Wisma Melayu Sarawak merupakan idea Allahyarham Pehin Sri Adnan Satem, Ketua Menteri Sarawak kelima yang mahu AKY BMS mempunyai bangunan sendiri. Jelasnya rancangan itu akan diteruskan di bawah kepimpinan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari demi manfaat rakyat terutama masyarakat Melayu di Sarawak. Sementara itu, pada majlis tersebut, Premier Sarawak menyerahkan sumbangan bernilai RM15 juta untuk tujuan pembinaan bangunan berkenaan. Langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelak penularan penyakit berjangkit selepas musim perayaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas Lidam Ahsan mengingatkan setiap masyarakat supaya sentiasa berwaspada dan menjaga kesihatan diri, keluarga dan masyarakat. Jelas Lidam ketika ini bukan hanya perlu mengelak jangkitan penyakit COVID-19, malah penyakit tangan, kaki dan mulut yang turut memberi risiko kepada kanak-kanak. Kawalan kita tu yang penting, walaupun kita nak bersemangat sangat hari gawai ini, nak meriah, nak beramai seperti dulu, tapi kita juga tak nak nanti kita balik gawai melibatkan jangkitan. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas rakaman program Sarawak Nuju Pemansang YFM Iban di RTM Kuching. Sekian berita pagi Sarawak edisi Rabu 1 Jun. Keluarga Malaysia, kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang Nguan Menua. Oha! Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.